Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Premier Sarawak berkenaan dengan isu PRU ke-15 ni. Yang mana kenyataan itu mengatakan bahawa Anwar mahu selesaikan isu MA63. Adakah kamu percaya? Jadi kenyataan ini juga merujuk kepada apabila PS memerintah 22 bulan. Pada saya, inilah modal yang digunakan oleh pimpinan GPS untuk mereka cuba memenangi kerusi. Mereka selalu mempersoalkan PS 22 bulan. Tetapi seolah-olah Premier sendiri pun tidak memahami. Seolah-olah Premier sendiri pun cuba berbohong kepada seluruh rakyat Sarawak. Kenapa saya kata seperti ini? Kerana apa yang kita tahu, GPS sebelum ditubuhkan namanya adalah Barisan Nasional. PBB bergabung ataupun komponen-komponen parti yang ada di Sarawak yang berada dalam GPS hari ini, mereka bergabung di bawah payung Barisan Nasional. Barisan Nasional itu pimpinan UMNO kalau di pusat. Jadi hari ini, apabila mereka menukar nama mereka kepada GPS, mereka itu adalah masih UMNO yang sama, masih geng-geng Barisan Nasional yang sama. Dan mereka tukar GPS itu untuk bergabung dengan komponen Pakatan Harapan. Jadi itulah sejarahnya GPS ini. Jadi apabila dia cuba mempertikaikan 22 bulan PHS, GPS ada dalam kerajaan itu. Dan hari ini, apabila kita tengok, dia bertolak dalih pula dengan soalan-soalan yang ada. Seolah-olah dia tidak nak mengaku bahawa mereka akan bersekongkol dengan UMNO di pusat, UMNO di Semenanjung. Tetapi hakikatnya, dia cuba nak menjawab, tunggu dulu selesai PRU ini nanti, baru nak cerita tentang isu pergabungan ini. Inilah dia cuba mengelak. Yang sebenarnya, kalau nanti PHS menang, dia cuba lagi nak masuk. Inilah sikap pimpinan politik yang ada di GPS, termasuk premiernya sendiri. Saya sebagai anak muda, kadang-kadang kecewa melihat cara politik mereka ini. Cara politik mereka berbelit-belit, cuba menipu rakyat-rakyat Sarawak ini dengan konon-kononnya parti GPS ini. Parti yang memperjuangkan orang Sarawak. Sebenarnya, apabila dia sebut saja isu MA63, GPS dah perintah berpuluh-puluh tahun. Kenapa isu ini tidak selesai sampai hari ini? Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim, apabila datang ke Sarawak baru-baru ini, yang mana saya sendiri berada di situ, mewakili saya sebagai Ketua Penerangan PKR Sarawak waktu itu, saya melihat komitmen Datuk Seri Anwar Ibrahim itu untuk mengembalikan hak-hak MA63 itu jelas. Tetapi daripada kita punya premier yang dia nak cerita ni, dia cuba nak membangkang, dia cuba nak menepis apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim nak bawa. Kamu sepatutnya perlu melihat bahawa ini ada satu kebaikan untuk rakyat Sarawak, bukan untuk parti politik yang bernama GPS. Jadi dia nak kata bahawa Anwar mau selesaikan isu MA63. Itu kan jalan yang terbaik. Kenapa kamu nak mempertikaikan? Kamu sendiri yang menjadi pimpinan GPS begitu lama, duduk dalam politik Sarawak begitu lama, kenapa tidak perjuangkan? Mana ni pemimpin-pemimpin Dayak yang ada dalam GPS ni, pemimpin-pemimpin Iban yang ada dalam ni, pemimpin-pemimpin Bumiputra yang ada dalam ni, tak nak memperjuangkan isu MA63 ni? Ini sedangkan yang kita mahu, rakyat Sarawak mahu. Jadi, pada saya, kenyataan yang dikeluarkan oleh Premier ini hanya kenyataan politik yang cuba untuk mempertahankan GPS itu, pada saya tidak menguntungkan rakyat Malaysia. Tidak menguntungkan rakyat Sarawak. Jadi, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk mempertahankan isu ini, kita lihat Pakatan Harapan 22 bulan, bawa usul MA63 ke Parlimen. Kenapa GPS tidak nak undi? Kenapa tak nak sokong? Menyebabkan gagalnya kita bawa unsur ini, isu ini ke dalam Parlimen disebabkan oleh pimpinan GPS tak menyokong. Hari ini, kalau kita nak bawa perkara ini memerlukan 2/3 majoriti. Kalau kita nak bawa pula hari ini, kita perlukan sokongan daripada walaupun parti pembangkang, walaupun parti kerajaan, perlu menyokong semua. Kita nak GPS waktu itu menyokong supaya ada hak-hak yang dikembalikan hari ini. Dengan tidak menyokong, akhirnya tidak dapat dibentangkan. Jadi nak salahkan PHS 22 bulan. Sedangkan GPS ada dalam komponen Pakatan Harapan itu untuk bergabung. Dan akhirnya mereka lebih berkiblatkan kepada kepimpinan UMNO. Sebab itu apabila jatuhnya Pakatan Harapan 22 bulan, mereka berkiblatkan
kemana parti politik yang ada UMNO di dalamnya. Kenapa GPS memilih geng-geng UMNO? Karena mereka sama-sama menyakau harta negara, menyakau harta negeri. Kalau kita lihat, pemimpin-pemimpin GPS, kaya raya. Dari mana hasil kekayaan kamu orang? GLC, apa semua segala macam, semua kroni-kroni kamu pegang. Project tender yang ada semua kroni-kroni kamu pegang. Kamu bersekongkol dengan UMNO Barisan Nasional di pusat untuk kamu mengebas semua harta-harta dalam negeri itu. Dan akhirnya kamu ketakutan sendiri. Coba itu jadi pemimpin nak cerita tentang nak membenteraskan rasuah di jabatan kerajaan, contohnya di Sarawak. Tetapi kalau pimpinan politik mengamalkan perkara yang sama, bagaimana nak selesaikan masalah itu? Ini yang kita di Sarawak ini dibelenggu oleh masalah ini. Jadi kita menggunakan sentimen negeri, kita menggunakan sentimen perkauman untuk kita menutupi kesalahan-kesalahan yang ada. Pada saya itu bukan jalan penyelesaian. Dan hari ini kamu coba mempertikaikan apa yang agenda Datuk Seri Anwar Ibrahim jika menjadi Perdana Menteri untuk mengembalikan hak Sabah Sarawak. Kenapa kamu pertikaikan? Itu perkara baik untuk semua, bukan untuk Premier itu sendiri, bukan untuk GPS itu sendiri. Ini patut disokong ataupun kita patut berterima kasih karena ada agenda Pakatan Harapan untuk membawa ke arah kebaikan itu. Tetapi GPS cuba untuk membangkang perkara ini. Jadi perkara ini apabila dekat pilihan raya, maka mereka nak bangkitkan. Mana rundingan, mana kajian yang dibuat di UK sebelum-sebelum ini? Tak ada. Jadi kamu orang daripada GPS, kerajaan yang memerintah Sarawak pergi makan angin dekat sana. Hasilnya kita tak nampak hari ini. Banyak isu. Kita lihat kawasan-kawasan pendalaman tidak dimajukan. Kenapa pemimpin GPS tak majukan? Sebab tak untung. Sebab kalau kontrak yang di luar bandar ni kecil-kecil. Kalau kamu orang buat projek super mega di kawasan Kuching, di kawasan Miri, di kawasan Bintulu, kawasan bandar ni, kamu orang dapat untung banyak. Maka di situ kamu nak buat. Kalau projek kecil-kecil kamu tak nak bantu rakyat. Kata ada duit. Kita ada nih simpanan 30 bilion. Kenapa perkampungan, kenapa ulu, kenapa pendalaman tidak mendapat manfaat daripada kita ada duit? Mana YB GPS? Asyik nak salahkan PS 22 bulan. Kerajaan Sarawak itu dipimpin oleh GPS. Kita lihat ahli parlimennya pun majoritinya GPS. Kita lihat DUN-nya pun hari ini lebih daripada 23 GPS. Tetapi kerjanya gagal. Ini adalah satu apabila pemimpin berjaya menipu rakyat. Akhirnya rakyat tertipu. Hari ini rakyat Sarawak, kalau kita lihat, mengeluh gaji kecil. Lepas itu, peluang pekerjaan tidak cukup. Kemana orang Sarawak nak kerja? Berapa banyak kilang yang GPS bawa ke Sarawak ni? Berapa banyak pelabur-pelabur luar yang GPS bawa ke Sarawak ni? Sepanjang pemerintahan berpuluh tahun. Kamu nak mempertikaikan PS 22 bulan, kamu berpuluh-puluh tahun tak mampu jalankan kerja. Jadi, inti parti yang terakhirnya, GPS adalah satu parti yang gagal menjadi kerajaan di Sarawak sebenarnya. Tetapi, mana ada orang mengaku bahawa mereka berak dengan jalan. Itulah hakikatnya. Maka dengan itu, dari awal hari ini, saya harap rakyat menolak kepimpinan untuk mereka mentadbir, untuk kita mencukupkan majoriti membentuk kerajaan pusat, yaitu dengan kita menolak ahli-ahli parlimen GPS. Selepas ini nanti kita tolak pula adun-adun GPS. Supaya kita boleh mengganti ketua menteri yang baru, ataupun premier yang baru, dan kita boleh buat check and balance. Di situlah baru kita tahu langit tinggi ataupun rendah. Jadi hari ini mereka rasa bahawa GPS ini kerajaan. GPS ini parti politik. Jadi rakyat kena tahu itu. So itu saja pencerahan saya nak melalut-lalut sangat. Tetapi saya harap kita rakyat tolak GPS kali ini. Ini sebagai permulaan kita untuk kita mengubah, untuk kita menolak mereka. Sekian, terima kasih.